Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar satu bestari yang cikgu kasihani sekalian. Okey, baiklah. Pada pagi ini kita akan sambung untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Kamu semua boleh dengar tak? Cikgu nak tengok respon sekejap. Boleh cikgu, boleh. Okey, jadinya kita akan sambung pembelajaran kita pada topik minggu lepas. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkenaan tentang bab 8, iaitu Tamadun Islam dan Sumbangannya. Okey, dan chapter dia adalah 8.2, iaitu Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam. Okey, ini adalah objektif kajian kita yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, ada dua. Iaitu yang pertama adalah memahami cara penyebaran Islam dalam zaman Khulafah Ar-Rashidin. Okey, kita akan tengok zaman Khulafah Ar-Rashidin ni dia dibahagikan kepada 4 zaman. 4 zaman tu maknanya ada 4 tokoh lah, ataupun 4 pemimpin yang memimpin zaman Khulafah Ar-Rashidin ni. Okey, iaitu yang pertama adalah Abu Bakar Al-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab, yang ketiga adalah Uthman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Itu adalah objektif kita yang pertama, iaitu penyebaran Islam dalam zaman Khulafah Ar-Rashidin. Okey, kalau untuk objektif kita yang kedua itu mengetahui cara penyebaran Islam zaman kerajaan-kerajaan Islam. Okey, kerajaan Islam ni ada 3. Yang pertama adalah Bani Umayyah, yang kedua adalah Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, maknanya ada 2 perkara yang dua-dua tu adalah cara penyebaran Islam, tapi kalau untuk objektif yang pertama tu dia lebih kepada zaman Khulafah Ar-Rashidin. Okey, zaman Khulafah Ar-Rashidin ni adalah merupakan zaman sahabat Nabi. Dan yang kedua adalah cara penyebaran Islam zaman kerajaan Islam. Okey, ini lebih kepada kerajaan. Seperti yang topik minggu lepas kita belajar tentang kemunculan Tamadun Islam kan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mengenali Nabi Muhammad, siapa, dia lahir dekat mana, lepas tu tentang latar belakang dia kan. Betul, kita belajar tentang apa nama tu, yang surah Al-Alaq dengan surah Al-Mutasir tu. Jadinya kita akan sambung tentang cara penyebaran Islam, sambunganlah kepada Nabi selepas kewafatan Nabi lah. Baiklah, kita akan tengok penyebaran Islam pada zaman Khulafah Ar-Rashidin. Okey, penyebaran Islam ini diteruskan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, maknanya selepas kewafatan Nabi, zaman Khulafah Ar-Rashidin ini adalah merupakan penyambung kepada penyebaran Islam. Pemerintahan seterusnya dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Khulafah Ar-Rashidin. Apa yang cikgu cakap tadi Khulafah Ar-Rashidin ini adalah bermaksud sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu sahabat Nabi yang memimpin untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, yang ini dah terbagi kepada 4. Okey, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Okey, penyebaran Islam semasa zaman Khulafah Ar-Rashidin bukan sahaja berkembang di Mekah dan Madinah, malahan telah sampai ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir. Yang seperti kita tahu, semasa zaman Nabi Muhammad, penyebaran Islam ni lebih tertumpu dekat kawasan Hijaz. Okey, kawasan Hijaz. Kalau kamu ingat, kawasan Hijaz tu adalah kawasan Mekah, Madinah dengan Taif kan. Tapi semasa zaman Khulafah Ar-Rashidin ni, Islam dia dah lebih berkembang maju dan dia telah disebarkan ke negara Iraq, ke Syam dan Mesir. Okey, kalau Iraq dengan Syam ni dia masih lagi dekat semenanjung tanah Arab, tapi kalau untuk Mesir ni dia adalah dekat kawasan utara benua Afrika. Okey, maknanya ni menunjukkan bahawa Islam telah dapat disebarkanlah, dapat berkembang. Okey, kalau untuk tokoh yang pertama semasa zaman Khulafah Ar-Rashidin ni adalah Abu Bakar Al-Siddiq. Okey,
kenapa dia digelarkan As-Siddiq ni adalah dia setiap perkataan yang disebut oleh Nabi, dia berkata bahawa perkataan tu adalah benar dan itu adalah perkara yang betul. Kalau kamu nak tahulah apa maksud As-Siddiq tu, maknanya Abu Bakar ni kenapa dia mendapat gelaran As-Siddiq ni, setiap perkataan yang Nabi Muhammad sebut, okey, ataupun contoh macam malam Isra' Mi'raj kan, yang Nabi naik ke langit ke-7 tu kan, Sidratul Muntaha tu, Abu Bakar Siddiq ni berkata bahawa perkara tu adalah benar, tapi orang lain kata dia tak percaya kan, takkan dalam satu malam Nabi boleh naik sampai ke langit ke-7. Tapi Abu Bakar ni dia kata bahawa perkara tu adalah benar kan. Sebab tu dia digelarkan As-Siddiq. Kalau untuk pengetahuan kamu lah. Okey. Kita akan tengok apa peranan Abu Bakar As-Siddiq ni semasa penyebaran ajaran agama Islam ni. Okey. Baginda mengetahui peperangan yang digelar sebagai Al-Riddah, iaitu memerangi golongan murtad, iaitu keluar daripada agama Islam kerana enggan membayar zakat. Okey. Kalau yang Islam mestilah tahu kan, kalau kita dah keluar Islam tu dia punya kesan tu adalah dia akan dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab dia telah macam bila kamu dah keluar pada Islam ni, dia adalah merupakan satu penghinaan untuk agama Islam. Maknanya kalau nak jadi murtad ni, sepatutnya dia tak boleh. Kalau dalam agama Islam, kalau orang yang murtad ni, dia akan dihukum bunuh. Lepas tu dia dah lah keluar pada Islam. Okey, kalau untuk yang Aridah ni, lepas tu dia tak nak membayar zakat kan, sebab zakat ni adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Okey, maknanya Abu Bakar Siddiq ni dia memerangi golongan yang keluar agama Islam ni dan enggak membayar zakat. Sebab selepas kewafatan Nabi ni, dia banyak macam orang-orang yang macam mempelekehkan Islam lah. Okay, contohnya kewujudan Nabi palsu kan. Sampai sekarang pun ada juga kalau kamu tengok kan, yang dia mengelarkan diri dia sebagai Nabi kan. Yang seperti kita tahu dalam Al-Quran mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi yang seterusnya. Maknanya kalau kamu tengok, kalau ada orang yang mengaku di bahawa Nabi kan, itu bukanlah. Sebab dalam Al-Quran pun dah mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi terakhir, dan Nabi Muhammad pun telah wafat. Okey, lepas tu tentera Islam telah menang dan semakin ramai yang memeluk Islam. Okey, dalam peperangan Riddah tu, tentera Islam yang di bawah pimpinan Abu Bakar ni, dia menang lah setiap kali dia perang. Dia perang bukan sekali lah, dia perang banyak kali lah. Okey, dia mula dia perang dekat kawasan ni, lepas tu dia perang dekat kawasan ni. Okey, dia menentang golongan murtad ni. Dia setiap kali dia perang tu, dia akan menang, dan orang yang kalah tu dia kena mengaku kesalahan dia dan inilah kena masuk Islam balik lah. Okey, sebab mereka dah macam menghina Islam lah. Okey, jadi Abu Bakar ni semasa memimpin zaman Khulafaur Rasyidin ni, apa dia buat? Dia memerangi golongan murtad yang tak nak yang membayar zakat. Okey, itu adalah mengenai tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, iaitu Abu Bakar Al-Siddiq. Okey, seterusnya kita akan tengok zaman Khulafaur Rasyidin yang kedua, iaitu Umar bin Al-Khattab. Okey, semasa pentadbiran baginda, golongan peneroka telah dihantar untuk membuka wilayah baharu di utara semenanjung tanah Arab seperti Iraq, Syam dan Mesir. Okey, maknanya semasa zaman Umar ni dia dah tak perang lah. Okey, dia lebih kepada menghantar golongan peneroka. Okey, peneroka tu apa? Maksud peneroka tu adalah orang ataupun sesuatu, kita mencari sesuatu tanah yang baru untuk mendiami ke, untuk menjalankan aktiviti pertanian ke, perdagangan kan. Maknanya dia macam mencari kawasan baru. Tu maksud meneroka. Okey, maknanya semasa zaman Umar bin Al-Khattab ni, dia lebih kepada mencari kawasan-kawasan yang baru untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Contohnya dekat semenanjung tanah Arab yang belah utara, iaitu Iraq, Syam dan Mesir. Okey, wilayah Islam yang luas ketika itu
telah dibahagikan kepada beberapa bahagian bagi memudahkan pentadbiran. Okey, kalau kita macam mengecilkan kawasan pemerintahan kita, jadi memudahkanlah. Maknanya macam kita melantik seseorang atau seseorang untuk membantu kita untuk mentadbirlah kawasan tu. Kalau kita mentadbir satu kawasan yang besar, lepas tu semestinya akan berlakunya permasalahan lah. Okay, sebab kita tak dapat kawal lah kan, sebab bila kawasan sangat besar, kita tak dapat kawal satu kawasan dalam satu masa yang sama. Okay, jadinya apa yang Umar bin Al-Khattab ni buat, dia telah bahagikan beberapa kawasan untuk kat semenanjung tanah Arab ni untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dia ada macam orang yang membantu dia lah. Bila ada orang yang membantu dia senang lah. Dan orang yang dilantik untuk pentadbiran ni pun dia mesti orang yang macam warak lah. Warak tu maknanya orang yang kuat berpegang kepada ajaran agama Islam. Talqiyah. Okey. Maknanya semasa zaman Umar bin Al-Khattab ni, Khulafa' Ar-Rasyidin yang kedua ni, dia lebih kepada mencari kawasan baru dan membuat beberapa bahagian untuk memudahkan. Maknanya dia membahagikan kawasan penjara ajaran agama Islam ni kepada beberapa bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Okey, macam zaman zaman Abu Bakar As-Siddiq tu dia lebih kepada memerangi golongan murtad. Okey, Arab tu kita panggil Aridah. Dan kalau untuk Umar Al-Khattab ni, apa yang kamu tahu, dia lebih kepada mencari kawasan yang baru dan memecahkanlah ataupun membahagi kawasan untuk pentadbiran. Okey, senang je. Okey, kalau untuk tokoh yang ketiga untuk zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ni, iaitu Uthman bin Affan. Okey, apa yang Uthman bin Affan ni buat? Okey, baginda mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi, okey, pada hari ini negara Iran, dan beberapa bahagian kerajaan Byzantine di Laut Mediterranean. Okey, kalau kerajaan Byzantine ni dia terletak dekat belah utara lah. Itu bermaksud benua Eropah dekat belah atas semenanjung tanah Arab tu. Maknanya semasa zaman Uthman bin Affan ni, dia meluaskan Islam ni ke Parsi, ke Iran, dan ke bahagian kerajaan Byzantine. Okey, kalau kamu tahu ni, kerajaan Byzantium ni adalah merupakan kerajaan kalau pembaharuan dia adalah kerajaan, kalau kamu tengok adalah kerajaan Rom lah. Okey, kerajaan Byzantium ni adalah merupakan kerajaan Kristian yang teragung lah dekat benua Eropah ni. Okey, kalau kamu tengok kerajaan Byzantium ni adalah yang menguasai bandar Konstantinopel. Kalau kamu minat sejarah, nanti kalau kamu minat sejarah, kalau kamu belajar tentang sejarah Konstantinopel tu, memang best lah. Okey, tu pun kalau kamu minat lah. Macam cikgu minat lah, so, of course lah sejarah kan. Okey, maknanya kerajaan Byzantium ni adalah merupakan kerajaan yang agung lah. Itu pun kerajaan kuat, yang paling kuat dekat Eropah, yang semasa zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ni. Okey, jadinya kalau untuk nak menyebar, sebab kerajaan Byzantium ni adalah merupakan kerajaan yang Kristian kan, dia pengaruh ajaran agama Kristian. Jadinya kalau nak bawa pengaruh Islam ni, dia ada cabaran lah kan. Tekan lah. Okey, sebenarnya kalau kerajaan Byzantine ni adalah kerajaan yang membawa ajaran agama Kristian, jadinya nak menyebarkan ajaran agama Islam ni dia mendapat tantangan lah. Tetapi semasa zaman Uthman bin Affan ni, dia dapatlah berjaya menyebarkan ajaran agama Islam ni dekat beberapa kawasan pemerintahan kawasan kerajaan Byzantine lah. Okey, kalau kamu tanya cikgu, Laut Mediterranean ni apa? Okey, kalau orang tanya Laut Mediterranean ni, dia adalah merupakan laut yang menghubungkan benua Eropah dengan kawasan
semenanjung tanah Arab. Kalau nak lebih tepat tu, apa yang membuatkan sambungan antara benua Eropah dengan semenanjung tanah Arab ni? Kalau kamu nak dengar nama dia adalah terusan Suez lah. Dia adalah merupakan sambungan antara dua laluan besar, dua kawasan besar ni lah. Okay, Mediterranean ni, kalau kamu tahu dia punya cuaca lah kan, dia tak sejuk, dia tak panas, dia lebih kepada suam. Kalau kamu duduk dekat sana, dia kulit kita tak gelap lah kan, tak terbakar lah. Macam kat Malaysia ni cuaca dia panas. Tapi kalau kamu duduk dekat kawasan laut Mediterranean ni, kalau kamu duduk kat sana, kalau kamu berjemur pun, kamu tak akan gelap lah, kulit kamu tak akan terbakar. Tu kalau Mediterranean tu. Kat sana dia tak sejuk, dia tak panas, dia lebih kita panggil suam. Tapi kalau kamu duduk sana, mungkin kulit kamu lebih cerah lah. Tak ada ni cikgu just terangkan lah Mediterranean ni cuaca dia macam mana. Okay, maknanya Uthman bin Affan ni dia berjaya lah menyebarkan ajaran agama Islam ni dekat beberapa kawasan kerajaan Byzantine. Okay, lepas tu baginda juga melantik gubernur bagi mengetahui pentadbiran di wilayah Islam yang semakin luas. Okay, dia sama dengan tadi yang Umar bin Al-Khattab tu. Dia membagikan beberapa pentadbiran. Tapi kalau untuk Umar tu, dia tak spesifikkan lah nama orang yang akan memerintahkan beberapa kawasan yang dia bahagikan tu. Tapi kalau untuk Uthman bin Affan ni, orang yang akan mentadbir untuk wilayah, untuk menyebarkan ajaran agama dekat wilayah Islam tu, dia digelar sebagai gubernur. Okey. Lagi. Itu adalah merupakan peranan Uthman bin Affan itu, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Okey, apa yang dia buat? Pertama, dia berjaya menyebarkan Islam ni dekat beberapa bahagian kerajaan Byzantine. Okey, lepas tu apa yang dia buat yang kedua adalah melantik gubernur untuk mengetahui pentadbiran dekat wilayah Islam lah. Dia akan melantik gubernur. Kalau untuk Umar tadi, dia lebih buatkan perbahagian lah, sama juga. Tapi yang ni ini cikgu rasa dia dah bahagikan lah. Masa zaman Umar tu dia tengah bagi. Kalau zaman Uthman ni dia dah just melantik je. Okey, lepas tu kita akan tengok tokoh yang keempat. Okey, tokoh yang keempat ni adalah Ali bin Abi Talib. Okey, apa yang Ali bin Abi Talib ni buat adalah, pada masa ini agama Islam semakin mantap dan wilayah-wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Maknanya apa yang Ali buat ni, dia dah tak ada perang, dia dah tak ada pembahagian wilayah. Okey, waalaikumsalam. Okey, tak apa. Okey, apa yang zaman Ali buat ni adalah dia lebih dah pembahagian, dia dah tak ada perang. Okey, macam zaman Abu Bakar, Saidina Abu Bakar ni dia dah perang kan. Okey, kalau Ali dia tak ada perang, dan Ali bin Abi Talib ni apa yang dia buat, dia just untuk memantapkan wilayah-wilayah Islam lah. Okey, dia buat, dia semakin mengukuhkan wilayah-wilayah Islam ni. Okey, maknanya dia just untuk menyempurnakan lah zaman Ali bin Abi Talib. Okey, itu adalah berkenaan tentang cara penyebaran ajaran agama Islam semasa zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, kalau yang baru yang masuk ni, apa maksud Khulafa Ar-Rasyidin? Okey, masa zaman Khulafa Ar-Rasyidin ni adalah merupakan zaman sahabat-sahabat Nabi selepas kewafatan Nabi lah. Okey, selepas kewafatan Nabi, sahabat-sahabat ni lah yang akan berperanan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, jadinya siapa yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Okey, semasa zaman Abu Bakar As-Siddiq ni, dia cara penyebaran ajaran agama Islam dia adalah dia memerangi golongan Ar-Riddah, iaitu golongan orang murtad. Dan itulah dia, kerana sebab apa? Sebab tak nak bayar zakat. Okey, kalau kita orang Islam, kalau kita mampu, kalau kita berkemampuan, kita kena bayar zakat, sebab tu adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Okey, maknanya Abu Bakar ni, cara penyebaran ajaran agama Islam dia lebih kepada perang lah.
Kan, selepas kewafatan Nabi tu munculnya beberapa permasalahan lah. Contoh dia wujudnya golongan Aridah ni, iaitu golongan murtad, itu keluar dari Islam. Dan contohnya wujudnya Nabi palsu. Lepas tu dia tak ada golongan yang tak menghormati Nabi Muhammad kan, dia macam mina. Jadi semasa zaman Abu Bakar ni, sebab dia merupakan zaman yang pertama kan selepas kewafatan Nabi, jadi banyak berlaku permasalahan. Jadinya Abu Bakar ni, dia apa peranan dia untuk menyebarkan ajaran agama Islam ni, dia kena selesaikan masalah-masalah tersebut. Okey, selepas Abu Bakar wafat lah, dia akan digantikan oleh Umar Al-Khattab. Okey, kalau Umar Al-Khattab ni dia tak ada perang, dia lebih peranan dia untuk menyebarkan agama Islam adalah dia meneroka kawasan yang baru ataupun mencari kawasan yang baru untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan dia telah membahagikan beberapa kawasan untuk pentadbiran Islam. Okey, dia membahagikan ya. Okey, kalau untuk Uthman bin Affan ni, dia dah berjaya sampai menyebarkan ajaran agama Islam ni sampai ke benua Eropah lah, ataupun kerajaan Byzantine. Dan kalau apa peranan Uthman bin Affan buat ni, Uthman bin Affan buat ni adalah dia melantik gubernur. Maknanya kawasan yang dah dibahagikan oleh Umar tadi, okey, Umar Al-Khattab. Okey, kalau Uthman bin Affan ni dia melantik gubernur untuk memerintah wilayah yang dah dibahagikan. Okey, selepas Uthman bin Affan ni wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Talib. Dan pada masa zaman Ali bin Abi Talib ni, okey, zaman Khulafa yang terakhir ni, wilayah Islam, okey, semenanjung tanah Arab ke, dekat utara Afrika ke, dia dah Ali bin Abi Talib ni buat, dia dah memantapkan lah, ataupun menyempurnakan wilayah tersebut lah dengan ajaran agama Islam. Okey, itu adalah berkenaan tentang cara penyebaran ajaran agama Islam semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey, itu kita dah habis untuk kita punya objektif yang pertama, iaitu cara penyebaran ajaran agama Islam semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey, jadinya kita akan sambung untuk kita punya objektif yang kedua, iaitu penyebaran Islam pada zaman kerajaan Islam. Okey, kalau yang tadi tu Khulafa Ar-Rashidin tu dia lebih kepada tokoh. Okey, tokoh itu ataupun perseorangan ataupun perorangan, maknanya individu yang memerintah. Tapi kalau untuk penyebaran Islam pada zaman kerajaan Islam ni, dia lebih kepada sebuah kerajaan. Okey, dia kerajaan lah. Okey, kalau macam zaman Zabul Faris ni, dia tak ada kerajaan, dia lebih kepada zaman tokoh tersebut. Okey, kalau untuk penyebaran Islam pada zaman kerajaan Islam ni, dia bahagikan kepada tiga. Okey, selepasnya zaman Khulafa Ar-Rashidin tu, zaman sahabat Nabi ni, okey, Ali bin Abi Talib tu wafat ataupun meninggal dunia. Okey, lepas tu ajaran agama Islam ni disambung oleh kerajaan lah. Okey, ataupun kerajaan itu adalah digelar sebagai kerajaan. Okay, maknanya di zaman kerajaan Islam ni dia ada tiga, iaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dengan Turki Uthmaniyah. Maknanya Bani Umayyah ni adalah penyambung kepada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey, kita akan tengok apa peranan kerajaan Bani Umayyah dalam penyebaran ajaran agama Islam. Baiklah, perkembangan Islam semakin ketara, terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Okey, Damsyik dekat Iraq. Daripada 661 Masih hingga 750 Masih, dan Bani Umayyah yang berpusat di Cordoba, Spanyol 756 Masih hingga 1031 Masih. Maknanya kerajaan Bani Abbasiyah ni dia ada dua fasa, kalau kamu kena tahu. Okey, apa maksud dia? Okey, maknanya kerajaan Bani Umayyah ni dia ada dua pusat pemerintahan. Okey, yang pertama permulaan kepada kerajaan Bani Umayyah ni, iaitu dekat Damsyik, ataupun sekarang ni kita sebut sebagai Damsyik Iraq. Damsyik dekat Syria. Okey, maknanya kerajaan Bani Umayyah ni yang pertama dia ada dekat Damsyik lah, ataupun kita panggil negara Syria.
pada hari ini. Tapi sekarang pun sama juga, nama ibu negara dia Damsyik. Okey, betul, dia ada dua fasa. Betul, fasa kedua adalah dekat Cordoba, Sepanyol. Maknanya Kerajaan Bani Umayyah ni dia berjaya untuk menyebarkan Islam ni sampai ke negara Sepanyol, ataupun kita panggil Semenanjung Iberia lah. Kamu tanya kenapa sampai ada dua pusat pemerintahan? Okey, kalau untuk yang pertama tu dia permulaan lah, maknanya permulaan lah, dia pembukaan. Okey, zaman Bani Umayyah ni. Lepasnya zaman Bani Umayyah ni dia diserang. Okey, dia nak jatuh. Jadi para pemimpin dia melarikan diri ke Cordoba Sepanyol tu. Jadi bila dah sampai ke Cordoba Sepanyol, dia buat kerajaan Bani Umayyah fasa kedua. Kalau semasa Zulu, semasa Islam memerintah dekat Sepanyol ni, dia tak, masa tu Sepanyol dia tak panggil Sepanyol. Dia dipanggil sebagai Andalusia, kalau kamu nak tahulah lebih lanjut. Okey. Kalau dulu masa zaman Islam memerintah Sepanyol tu, nama Sepanyol tu adalah Andalusia. Okey. Kebetul, maknanya kamu kena ingat, maknanya pusat pemerintahan untuk kerajaan Bani Umayyah ni yang pertama adalah dekat Damsyik. Okey. Selepasnya dekat Damsyik, dia diserang. Okey, Umayyah nak jatuh, dia berpindah dekat Cordoba. Maknanya ada Cordoba dekat Sepanyol, maknanya ada dua pusat pemerintahan dia. Okey, betul, kita tengok. Okey, kerajaan Bani Umayyah lagi. Okey, Islam bertapak di India dan Asia Tengah seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Okey, maknanya Islam ni dia dah lebih bertapak dekat India. Okey, India dekat mana? India dekat Asia Selatan. Okey, dan Asia Tengah ni. Kalau tanya Asia Tengah ni dekat mana Okey, kalau Asia Tengah ni dia adalah contohnya negara Kazakhstan, Uzbekistan. Kalau kamu boleh dengar lah. Okey, nak tak pun dia punya nama yang lebih nak tepat kalau untuk jalan agama Islam ni seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Okey, kalau nama-nama tempat ni kalau kamu tak tahu, dia macam dekat-dekat Asia Tengah tu lah. Okey, contohnya Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan. Okey tu. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, utusan persahabatan juga telah sampai ke China. Maknanya kerajaan Bani Umayyah ni pun dia dah nak menyebarkan ajaran agama Islam pun dah sampai ke negara China. Okey, negara China dekat mana? Dekat Asia Timur, ataupun lebih dikenali sebagai Asia Pasifik. Okey, Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan turut tersebar ke Eropah. Maknanya Islam dah semasa zaman Bani Umayyah ni, Islam dah berjaya diperluaskan pun diperkembangkan sampai ke Afrika Utara. Contohnya Afrika Utara tu negara apa? Tunisia, negara Mesir, negara Algeria. Okey. Sampai sekarang pun Afrika Utara tu, kalau kau nak tahu, Afrika Utara dia adalah merupakan negara Islam tau. Kerajaan-kerajaan Islam sampai ke hari inilah, dan turut tersebar ke Eropah. Okey, Eropah tu tak kamu tahu kan, negara-negara kalau kita panggil negara-negara orang putih lah. Okey, dan Pak, Andalusia dalam braket Sepanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. Maknanya permulaan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dekat benua Eropah bermulanya dekat Andalusia. Okey, Sepanyol. Okey, dengan lepasnya berjaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dekat Sepanyol ni, dia telah diperluaskan lagi ke kawasan-kawasan yang lain lah. Okey, contohnya negara Portugal ke, negara Perancis ke kan. Dia bila ni lah. Dekat Sepanyol ni permulaan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, itu adalah berkenaan dengan Bani Umayyah. Apa yang kamu kena ingat untuk kerajaan Bani Umayyah ni, dia ada dua pusat pentadbiran. Pertama adalah Damsyik dekat negara Syria, dan yang kedua adalah dekat Cordoba, Sepanyol. Okey, lepas tu apa kejayaan Bani Umayyah ni untuk menyebarkan ajaran agama Islam? Dia pertama, dia berjaya menyebarkan ajaran agama Islam dekat kawasan Asia Tengah, lepas tu ke negara China, lepas tu ke Afrika Utara dan benua Eropah dan Sepanyol. Dan fasa kedua ni untuk kerajaan
Bani Umayyah ni dekat Sepanyol, dia adalah merupakan permulaan ataupun pintu masuk untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke benua Eropah secara meluas lah. Itu adalah mengenai tentang kerajaan Bani Umayyah. Okey, jadinya kita akan tengok kerajaan yang kedua, itu kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, kalau kamu tanya kenapa, kamu tadi kan cikgu ada cakap kan, kerajaan Bani Umayyah nak jatuh tu kan. Yang serang kerajaan Bani Umayyah tadi tu adalah merupakan kerajaan Bani Abbasiyah ni lah. Kerajaan Bani Abbasiyah ni yang serang Bani Umayyah ni. Jadi Bani Umayyah ni dia lari ke Sepanyol. Jadinya kawasan sebenarnya tanah Arab tu diperintah oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, lepas tu untuk kerajaan Bani Abbasiyah ni, dia berpusat dekat Baghdad ataupun Iraq dan memerintah selama 5 abad lah. Maknanya 5 abad ni iaitu 500 tahun. 100 tahun, 1 abad. Okey. Okey, lepas tu kerajaan Bani Abbasiyah meneruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga berkembang ke Eropah. Okey, samalah dengan Bani Umayyah tu. Dia punya tujuan. Okey, tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam ni dia dah sampai ke Eropah. Okey. Islam juga telah berkembang ke Samania di Transoxania hingga ke barat India. Maknanya kerajaan Islam ni dia dah sampai ke negara India, sama juga dengan Bani Umayyah tu, tapi yang tadi tu sampai ke negara India, tapi kawasan dia tak tahu dekat mana. Tapi kalau dah kerajaan Bani Abbasiyah ni, maknanya penyebaran ajaran agama Islam ni dah sampai ke barat. Okey, kalau barat tu dekat belah kiri kalau timur sebelah kanan ke barat India. Okey, kat mananya kerajaan Bani Abbasiyah ni, lupa pula cikgu. Kalau untuk kerajaan Bani Abbasiyah ni, dia lebihkan fokus kepada perkembangan ilmu lah. Perkembangan ilmu ni macam mana? Macam yang cikgu cakap ni lah. Okey, yang kita sedang berlaku ni, penyebaran ilmu. Okey, maknanya kerajaan Abbasiyah ni dia membawa dia mengajar lah. Cara dia mengajar untuk ataupun lebih kepada pendidikan lah. Dia menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendidikan. Maknanya kerajaan Bani Abbasiyah ni melalui pendidikan dia. Melalui pendidikan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Itu yang kamu tahu. Jadi kalau kerajaan Bani Abbasiyah tadi lebih macam perutusan ataupun dia macam ni bukan ajaran Islam lah itu. Tapi kalau untuk kerajaan Bani Abbasiyah ni lebih kepada pendidikan. Okey, lepas tu kita akan tengok kerajaan yang terakhir. Kerajaan terakhir untuk yang menyebarkan ajaran agama Islam, iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, kerajaan Turki Uthmaniyah berpusat di Anatolia. Okey, ataupun sekarang dia dah tukar nama iaitu Ankara. Okey, kerajaan Turki Uthmaniyah dia terletak dekat mana? Kerajaan Turki Uthmaniyah ni ataupun pada hari ini sebagai negara Turki, dia terletak dekat kawasan perantara di antara benua Eropah dan benua Asia. Maknanya Turki Uthmaniyah kerajaan Turki ni dia nak, tapi pada sekarang ni dia official lah. Maknanya official tu secara rasmi dia benua Eropah, tapi ada kawasan dia masih lagi terletak dekat benua Asia. Okey, kalau kita nak pergi ke benua Eropah, kalau lalu darat kita kena lalu Turki untuk masuk. Sebab kalau nak masuk kawasan lain kita kena lalu laut. Tapi kalau untuk Turki ni kita boleh berjalan kaki. Nak masuk ke benua Eropah kita dengan berjalan kaki. Tapi dengan syarat kita kena lalu dekat Turki ni lah. Okey. Lepas tu perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan. Okey, kalau nak tahu Balkan ni dekat mana? Balkan ni dekat Eropah Utara. Okey, contoh dia apa? Rusia, Ukraine, Georgia. Okey, itu adalah merupakan kawasan Balkan, ataupun kalau nak senang Jerman, Hungary, itu adalah merupakan kawasan Balkan dan Eropah Timur. Itu panggil Eropah Timur lah. Dan sempadan Rusia, okey, itu Balkan itu, dan sekitar Laut Hitam. Okey, dan di samping mengekalkan kekuasaan di Asia Barat. Okey, Asia Barat ni apa? Semenanjung tanah Arab tu lah. Okey, semenanjung tanah Arab tu adalah merupakan
Asia Barat. Okey, kalau kamu nak tahu, maknanya zaman Turki Uthmaniyah ni kerajaan Islam telah sampai ke kawasan Balkan, iaitu sampai ke, kalau kamu tengok dalam peta, okey, dah sampai ke negara Rusia. Dia dah lebih secara meluas. Okey, lepas tu pengaruh Turki Uthmaniyah ni juga telah sampai ke alam Melayu. Okey, ataupun kita panggil Nusantara. Okey, kalau Nusantara ni contoh dia negara apa? Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Okey, dah sampai ke alam Melayu. Okey, maknanya dah sampai ke kawasan kita lah. Maknanya Islam disebarkan dekat kawasan kita ni, asal negara ni, semasa kerajaan Turki Uthmaniyah. Itu merupakan kerajaan Islam yang terakhir. Okay, lepas kerajaan Turki Uthmaniyah ni jatuh, lepas tu dah tak ada kerajaan Islam yang agung lah. Okay, dah lebih selepas Perang Dunia Pertama. Okay, maknanya itu adalah cara penyebaran ajaran agama Islam semasa kerajaan Islam. Okay, yang pertama tadi kerajaan Bani Umayyah. Apa yang kamu perlu tahu masa zaman penyebaran ajaran Bani Umayyah ni? Okay, penyebaran Islam semasa zaman kerajaan Bani Umayyah ni, yang pertama kamu kena tahu dia punya pusat pentadbiran. Okay, kalau Bani Umayyah pusat pentadbirannya yang pertama dekat Damsyik. Okay, untuk fasa pertama lah. Dan lepas tu dia berpindah ke Cordoba dekat Spanyol. Dan apa cara penyebaran ajaran agama Islam dekat Bani Umayyah ni? Dia pertama dia dah menyebarkan ajaran agama Islam dan sampai ke kawasan Asia Tengah. Lepas tu dia dah buat persahabatan dengan sampai ke negara China. Lepas tu dah ke kawasan Afrika Utara, dan Sepanyol dijadikan sebagai pintu masuk ataupun pintu masuk itu permulaan penyebaran agama Islam dekat benua Eropah. Sebab apa? Sebab nak masuk Eropah ni susah sebab mereka kebanyakan adalah merupakan agama Kristian. Okey, tak kisah dia agama Kristian Protestan ke, dia agama Katolik ke. Okey, maknanya tak masukkan ajaran agama Islam dekat benua Eropah ni, dia ada susah lah sikit kan, sebab benua kerajaan Eropah ni dia ajaran agama Kristian. Jadinya Andalusia, Sepanyol dijadikan sebagai permulaan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, maknanya orang-orang daripada benua Eropah ni dia kena pergi dekat Sepanyol ni untuk inilah, sebab Islam ni semasa zaman Bani Umayyah ni, Andalusia ni dijadikan sebagai lembah ilmu. Kamu nak belajar perubatan, kamu nak belajar cara nak buat kapal terbang, semua kena pergi ke Andalusia ni. Kalau macam sejarah sekarang kan, contohnya pembuat kapal terbang utama Wright brother kan. Tapi sebenarnya dalam sejarah betul, kapal terbang pertama yang dibina adalah, saya tak ingat siapa nama dia, tapi dia adalah merupakan orang Islam lah. Maknanya Bani Umayyah ni dia adalah merupakan lembah ilmu lah. Tapi kalau untuk kerajaan Bani Abbasiyah ni pun dia merupakan lembah ilmu. Tapi yang tadi tu dia orang datang ke Andalusia. Tapi kalau untuk Bani Abbasiyah ni, dia menyebarkan ajaran agama Islam melalui perkembangan ilmu. Okey, lepas tu dekat mana? Dia pusat dekat Baghdad. Okey, kamu kena ingat. Okey, lepas tu untuk Turki Uthmaniyah yang terakhir ni, dia punya pusat pentadbiran dekat Anatolia. Dan perkembangan Islam ni dia dah sampai ke kawasan Balkan, iaitu kawasan Rusia lah. Dan Turki Uthmaniyah ni juga telah sampai ke alam Melayu. Okey, jadinya ini adalah merupakan peta setiap zaman tadi lah. Ada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin dan zaman kerajaan Islam. Okey, kita akan tengoklah. Okay, kalau warna hijau ni, okey, kamu boleh nampak kan. Okey, warna hijau ni adalah merupakan zaman Nabi Muhammad. Maksudnya kawasan yang kawasan penyebaran ajaran agama Islam oleh Nabi Muhammad. Okey, kalau warna putih. Okay, kalau warna putih ni adalah zaman Khalifah Abu Bakar. Dia dah berkembang sikit lah, dah besar sikit. Okey, lepas tu warna kuning. Okey, yang ni besar ni. Okey, kamu tengok betul. Okey, itu adalah zaman Umar bin Khattab. Lepas tu warna ungu. Okey, Uthman bin Affan ni. Sebab cikgu rasa Uthman bin Affan ni paling besar kot untuk dah berjaya menyebarkan ajaran Islam ni. Okey, warna ungu ni. Lepas tu kita
kerajaan pula. Okay, Bani Umayyah ni dia dah sampai ke Eropah kat sini. Sebelah kiri ni. Lepas tu kerajaan Bani Abbasiyah dia warna kuning. Dia lebih kepada belah kanan. Dan akhir sekali dekat Turki, dekat belah atas, kanan atas. Okay, ini adalah merupakan kawasan penyebaran agama Islam di bawah pimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam. Okay, jadinya sebelum kita masuk kepada bahagian aktiviti, ada apa-apa tak pertanyaan sebelum kita masuk ke bahagian aktiviti? Pertanyaan tentang ni lah. Okay, kalau tak ada, okay, ni kita punya aktiviti. Okay, aktiviti ni maknanya cikgu nak tengok tahap kefahaman kamu lah tentang pembelajaran kita pada hari ni. Okay, kita punya aktiviti ni dia tentang pilih jawapan yang betul. Okay, jadinya kamu boleh rujuk buku teks ataupun tak kisahlah. Okay, buku rujukan ke apa ke. Okay, jadinya kamu boleh baca soalan dekat slide ni dan jawapan dia dekat oval lah. Okay, jadinya kamu kena pilih jawapan yang betul. Okay, kalau kamu nak cari jawapan dia dekat buku teks lah. Chapter dia 8.2. Cikgu tak ingat pula muka apa, 156 kot ke 158. Yang di bawah apa, tajuk penyebaran agama Islam Khulafa' Ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam. Okay, cikgu bagi masa tak lama kot, 5 minit lah. Pukul 11.21 kita bincangkan jawapan kita. Boleh kamu cari jawapan yang betul. Okay, yang baru masuk tu semua jangan lupa isikan link kehadiran dekat yang cikgu bagi tu. Dan jangan lupa isikan nama kamu dekat ruangan chat. Okay, pukul 11.21 kita akan bincangkan jawapan kita.
Okay, tinggal lagi 1 minit sebelum kita bincangkan mengenai latihan kita. Okay, baiklah kelas. Jam dah menunjukkan lah. Dah cukup lah untuk kita punya untuk kamu mencari jawapan. Okay, jadi ni kita akan bincangkan kita punya latihan. Okay, kamu boleh berikan respon. Okay, kamu nak bercakap boleh, kamu nak bagi respon, nak type pun boleh. Jadi aku akan baca. Jadi cikgu akan bacakan soalan. Jadi kamu berikan jawapan. Okay, kalau untuk soalan yang pertama, okay, kerajaan yang berpusat di Baghdad. Kerajaan apa tu? Boleh tak bagikan cikgu jawapan? Kerajaan Bani Abbasiyah. Okay, Mardia kata kerajaan Bani Abbasiyah. Ada tak yang kata kerajaan lain? Okay, betul lah tu. Okay, maknanya kerajaan yang berpusat dekat Baghdad ni adalah merupakan kerajaan Bani Abbasiyah. Itu merupakan kerajaan Islam yang kedua menyebabkan ajaran agama Islam ni. Okay, kerajaan Bani Abbasiyah. Okay, untuk soalan yang kedua, okay, mentadbir wilayah Islam merangkumi Parsi dan beberapa kerajaan ataupun kawasan kerajaan Byzantium. Siapa nama tokoh tu? Dia berjaya menyebabkan ajaran agama Islam menakumi Parsi dan beberapa kerajaan Byzantium. Boleh tak tiba nak jawapan? Okay, Mardia jawab Uthman bin Affan. Ada tak jawapan ni? Okay, jawapan dia memang betul lah. Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Okay, baiklah, kita akan tengok yang soalan yang ketiga, iaitu mengetahui. Salah ni. Okay, soalan yang ketiga adalah memerangi peperangan Ar-Riddah kerana enggan membayar zakat. Siapa nama golongan tersebut? Tokoh yang memerangi golongan Ar-Riddah ni, golongan yang murtad ni lah. Siapa nama tokoh tu? Sebab zaman baginda tersebut saja yang dia nak menyebarkan ajaran agama Islam, dia kena memerangi, dia berperang lah. Kalau zaman yang lagi 3 tu dia tak, dia lebih kepada penyebaran agama Islam secara ni lah, mencari wilayah baru ataupun melantik golongan baru ataupun memantapkan. Tapi kalau untuk tokoh tersebut nak menyebarkan ajaran agama Islam, dia kena memerangi. Siapa nama tokoh tersebut? Ada tak jawapan? Okay, betul Abu Bakar Al-Siddiq. Okey, seterusnya kerajaan yang berpusat di Anatolia. Apa nama kerajaan tu? Kerajaan Turki. Okey.
agama Islam semakin mantap dan wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Itu peranan siapa tu? Khulafa' Ar-Rasyidin yang siapa nama tokoh tersebut? Dia lebih kepada memantapkan saja. Dia memantapkan dan dia meluaskan lah. Ali bin Abi Talib. Okey, lepas tu soalan yang ke-6 iaitu kerajaan berpusat di Damsyik dan di Cordova. Kerajaan ni je lah yang ada dua pusat pemerintahan. Apa nama kerajaan tu? Kerajaan Bani Umayyah. Betul tu. Kerajaan Bani Umayyah. Okay, thank you Bonesh. Okay, yang terakhir, wilayah Islam dibagikan kepada beberapa bahagian bagi memudahkan pentadbiran. Ali bin Abi Talib. Tak, bukan. Ali bin Abi Talib dah ada. Ada lagi satu jawapan yang tak ada. Yang lainnya adalah Umar bin Affan. No. Umar Al-Khattab. Okey, tak apa. Okey, maknanya kita dah selesai untuk kita punya aktiviti. Okey, jadinya alamak tinggal lagi 2 minit. Tak apa. Okey. Jadinya apa yang cikgu tengok untuk pengetahuan kamu mengenai pembelajaran kita pada hari ini, kamu memahamilah sebab apa kamu dapat jawab aktiviti ni dengan baik. Okey. Okey, apa yang cikgu nak cakap? Okey. Jangan cikgu simpulkan lah. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini adalah tentang cara penyebaran ajaran agama Islam. Okey. Dia dibagi kepada dua. Yang pertama adalah semasa kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kamu kena ingat ada empat tokoh iaitu Abu Bakar. Okay, cara penyebaran agama Islam dia lebih kepada memerangi golongan riddah. Yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Cara penyebaran ajaran agama Islam dia adalah lebih kepada meroka ataupun mencari kawasan baru dan membahagikan kawasan pentadbiran. Okay, yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Dia lebih kepada dia dah berjaya menyebarkan ajaran Islam sampai ke beberapa kerajaan Byzantium dekat Eropah, dan apa dia buat adalah melantik gubernur untuk memimpin kawasan pentadbiran tu lah yang dibahagikan lah. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Dia lebih kepada hanya untuk memantapkan kawasan pemerintahan Islam. Itu adalah tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, penyebaran agama Islam. Kalau untuk penyebaran agama Islam, untuk kerajaan Islam, yang pertama adalah kerajaan Bani Umayyah. Dia ada dua pusat. Yang pertama adalah dekat Damsyik, yang kedua adalah lebih dekat Cordova. Okay, apa yang dia buat adalah dia dah menyebarkan ajaran agama Islam tu dah sampai ke beberapa kawasan macam China, Asia Tengah, Asia Barat. Okay. Lepas tu, dan kerjaan dia adalah berjaya menyebarkan ajaran agama Islam yang bermula dekat Sepanyol. Itu untuk Bani Umayyah. Untuk Bani Abbasiyah, dia dah menyebarkan ajaran agama Islam lebih kepada bidang ilmu pengetahuan lah, ilmu lah. Dan untuk kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Turki Utsmaniyah ni, dia dah dia berpusat dekat Anatolia, dan dia berjaya menyebarkan agama Islam ni sampai ke contohnya dekat kerajaan alam Melayu. Itu apa yang kita belajar, iaitu cara penyebaran ajaran agama Islam kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam. Okey.